Selamat datang, selamat tiba yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim ke majlis kami, majlis syukur 20 tahun Ibnu Affan. Alhamdulillah, dengan terasa sukacita, walaupun kami dengan sabar menunggu ketibaan Datuk, tetapi kami tetap sabar dan menanti hingga sampai kepada saat terakhir. Hingga sampai kepada saat ini, maka kami ucapkan Alhamdulillah yang Datuk dapat sempurnakan apa yang telah diaturkan oleh kami dan apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat ini maka tibanya masa untuk kita sama-sama mendengar ucapan utama daripada yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Parti Keadilan dan banyak bekasnya, bekas Menteri Keuangan, bekas itu, bekas ini. Alhamdulillah, itu sebagai liku-liku perjuangannya. Dan dengan tidak melewatkan masa, walaupun kita bersabar dengan begitu lama sepanjang hari-hari ini, tapi Alhamdulillah Allah yang menentukan segala-galanya. Kita bersempat dengan masa yang agak guluh gapuh, tetapi barakat, rahmat tetap berada sama kita. Dengan itu dengan sukacita dan rasa bahagia daripada pihak kami, anak-anak bangsa, warga Ibnu Affan dan def-def tetamu ASEAN, Muslimin Muslimat, dengan hormatnya dipersilakan yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim ke pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tuan pengacara majlis, Tuan Pia Kituan, Naib Secretary General Southern Border Province Administrative Center, Dr. Wan Hassan Wan Ahmad, pengurusi dan tengkuasa Koperasi Ibnu Affan, serta Ahmad Warawid, pengurusi Adu Wilayah Petani Said Al-Jufri, tetamu-tamu yang dimuliakan, ulama, para guru, rakan-rakan, ibu bapa, adik kakak yang hamba hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dapat sama-sama pada petang ini. Saya hadir walaupun terlambat. Saya minta maaf, tukar jadual, tak sampai ke Nyai, turun ke Alostar. Tapi kerana menghormati kawan-kawan petani, menghormati kejayaan Ibnu Affan, alhamdulillah saya dapat sampai dengan selamat. Kepada Jawatankuasa Ibnu Affan yang menyambut koperasi 20 tahun dengan berjaya dan membanggakan, kepada seluruh jentera Kerajaan Thai Pusat dari Bangkok dan juga pemerintah wilayah Patani yang turut hadir dan beri kerjasama, saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Dan lebih tinggi penghargaan, jazakumullah khairan kathiran, ialah adik kakak yang sungguh-sungguh menunjukkan kesungguhan bagi kerjasama dan bagi layanan yang cukup baik. Alhamdulillah. Kita ini tahu bahawa umat Islam dia tegak kerana keinginan membawa islah mastata', perubahan sebaik mungkin.
bila junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijratun Nabi dari Makkahul Mukarramah ke Yathrib yang kemudian disebut Madinah Al-Munawwarah, kesediaannya yang utama dalam bai'ah Aqabah Al-Ula, bai'ah Aqabah pertama, dan bai'ah Aqabah Al-Thaniyah yang kedua, yang juga disebut bai'ah Aqabah An-Nisa. Betapa pentingnya peranan wanita, sehingga bai'ah Aqabah sebelum berlaku hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan peranan wanita. Sebab itu bila adik kakak, ibu-ibu hadir, saya ucap terima kasih kerana mengenangkan bagaimana kejayaan menegakkan masyarakat Islam di bawah junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu besar pengorbanan dan sumbangan wanita-wanita. Jadi ucap terima kasih kerana di Patani ini nampak semangat wanita juga tidak ketinggalan. Tetapi bai'ah itu berhasil bagaimana? Saya tak tahu sama ada timbalan Ketua Menteri Datuk Mansor berucap tadi disebut atau tidak. Kerana bai'ah Aqabah itu dengan persiapan. Apa persiapan? Rasulullah mengutuskan 2 sahabat. Pertama, Abdullah ibni Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum, kalau kita baca Quran, baca asbabun nuzul, bila sebut abasa wa tawalla, itu kait dengan bagaimana Rasulullah pernah ditegur kerana memaling daripada seorang yang wara baik ikhlas walaupun nampak miskin. Abdullah ibni Ummi Maktum yang buta tetapi kuat imannya, tinggi roh perjuangannya, maka Rasulullah utus Abdullah ke Yathrib mengajar Al-Quran, kekuatan kerohanian. Maknanya kita nak bawa perubahan, pembangunan, kooperasi, teras dia mestilah keyakinan bahawa sistem Islam itu mampu membawa perubahan dan kebaikan kepada masyarakat. Kedua, Rasulullah kirim Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini orang lebih peta, pengajar dan memahami selok-selok belok Islam dari segi sistem yang lebih menyeluruh, akhlak dan cara mujamalah dalam masyarakat. Maknanya perubahan itu mesti dengan program pendidikan yang cukup tebal. Kita wujudkan koperasi Islam. Saya sekarang umpamanya terlibat, saya ada sumbangan sekecil masa saya dalam kerajaan, bentuk bank Islam, ya. Kemudian Universiti Islam, kerana sistem ini memberi ruang kepada masyarakat. Tetapi yang penting itu saya sebut asas pendidikan. Dan pendidikan itu mesti terasnya betul. Bukan sekadar belajar menimba ilmu, tetapi seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Ilmu itu, pengajian kita itu bukan sekadar menjadi pandai. Kerana pandai ini, dia pandai, lagi banyak rasuah. Ada pandai, lagi zalim. Ada pandai, lagi kuat menindas. Sebab itu pandai ini dan ilmu mesti dikaitkan dengan keyakinan, ilmu, akhlak, syakhsiyah yang baik. Adab. Adabani Rabbi, doa Rasulullah supaya menyempurnakan adab. Jadi pendidikan bagi kita soal itu. Sebab itu bila kita tubuh bank Islam, sekarang saya menasihat, ya, diberikan penghormatan oleh kawan-kawan Syekh Arab ni, bank Islam terbesar di dunia, Al-Barakah. Bank Al-Barakah
yang pusatnya banyak di Turki, di dunia Arab, di Mesir, di Tunisia, di Algeria, di Jordan dan juga di Pakistan. Barakah ni belum lagi bergerak di rantau ini, belum lagi di Malaysia. Mungkin kerana saya ahli lembaganya susah nak masuk Malaysia sikit, tapi insya-Allah tak lama lagi. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah koperasi Islam, instrumen Islam, bank Islam itu tak boleh lari daripada maqasid syariah. Ya. Sebab itu kadang-kadang kalau nawaitunya itu wujud institusi keuangan Islam, matlamatnya untung. Tapi dia ketepikan soal halal haram ataupun maslahah am masyarakat yang memerlukan pembelaan. Sebab itu saya boleh tengok laporan terperinci koperasi Ibn Affan, saya tertarik. Dan Datuk Mansur mungkin ada lebih upaya kerana sebagai timbalan Ketua Menteri Kerajaan Pulau Pinang, beliau akan tentunya meningkatkan hubungan kerjasama. Walaupun ada hal yang rakyat Thai, baik Buddhis atau Muslim, yang belajar dari pengalaman Malaysia, tetapi saya tahu dari segi koperasi Islam, dari melihat kepada sejarah dan kejayaan Ibn Affan, maka kami di Malaysia harus belajar dari pengalaman koperasi Ibn Affan di Patani ini. Jadi saya percaya insya-Allah Datuk Mansur boleh gerakkan supaya bukan saja kerjasama, kita belajar, dia boleh tingkatkan. Sebab ekonomi ini trans. Bila ekonomi ini dibangunkan, ya, masyarakat itu dapat harapan. Kawan-kawan saya di Bangkok bertanya tentang masalah kadang sedikit sebanyak ketegangan umat Islam di selatan. Saya jawab, saya kenal mereka semasa saya Menteri Pendidikan, Timbalan Perdana Menteri. Tumpuan saya ialah memberikan pendedahan dalam bidang pendidikan. Dan saya percaya masa depan kita dan penyelesaian cara yang baik dan aman itu di antara lain dengan memberikan pertamanya ruang pendidikan yang cukup lengkap, pembangunan yang lebih adil, termasuk membantu menggalakkan program ekonomi rakyat. Biar rakyat yang menentukan. Biar masyarakat petani tentukan. Kalau dia nak jayakan koperasi, dengan kejayaan koperasi yang melibatkan ramai, maka tugas kerajaan di Bangkok ataupun pemerintah di Patani ialah memberikan ruang, galakkan supaya dengan ini dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam maqasid syariah ini penting. Apa dia maqasid syariah? Maqasid syariah ini matlamat syariah Islam. Kadang-kadang maqasid syariah Islam ini dikaitkan dengan beberapa tindakan, kumpulan-kumpulan tertentu yang keras. Tetapi Islam itu harus dilihat dari segi yang baik. Kalau kita diminta untuk mengenal agama Buddha, kita tak boleh mengenal agama Buddha dari puak pelampau di kalangan masyarakat Buddha. Kita kenal agama Buddha dari penganutnya yang baik, yang faham. Ada seorang ulama besar Islam di India, di zaman pemerintahan Islam, kerajaan Islam di India. Nama dia Al-Biruni. Oleh kerana dia di India, ulama ini juga berusaha untuk mempelajari agama Hindu. Kerana dia kata kami dalam kerajaan Islam, kalau nak mentadbir dan menjaga masalah rakyat termasuk orang Hindu, kita kena faham agama dia, budaya dia, adat dia, pantang larang dia. Maka dia tulis buku mengenai agama Hindu, Hinduism, yang merupakan di antara buku yang terbaik yang pernah ditulis mengenai agama Hindu
tetapi ditulis oleh seorang ulama besar namanya Al-Biruni. Saya baca bagaimana dia belajar. Dia pergi ke ashram Hindu depan Swamiji, dia duduk di bawah, dia tanya soalan, dia belajar sebagai seorang murid. Itu dia yang disebut toleransi, tasamuh dalam Islam. Sebab itu saya cadang kepada kawan-kawan saya di Bangkok. Saya kata, sementara kawan-kawan di sini juga harus memahami pantang larang mereka, kawan-kawan di sana juga harus mengambil usaha supaya lebih mengenali, menghormati. Kerana kita diajar tidak bermusuh. Kita diajar untuk lita'arafu, kenal, menghormati di antara satu sama lain. Saya pernah ingat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an pernah ditanya hubungan Islam dengan bukan Islam. Sayyidina Ali bin Abi Talib yang maha bijaksana ini jawab, orang Islam dengan orang Islam itu saudara, akhukum fiddin. Sebab tu Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi Sayyidina Ali jawab, di antara Islam dengan Islam, baik Islam Melayu, Islam Afrika, Islam Kamboja, akhukum fiddin, saudara kamu dalam agama. Jangan zalimi mereka, jangan hina mereka, jangan tindas mereka, jangan timbulkan perpecahan dan pergolakan sehingga merugikan kamu, kerana dia adalah saudara kamu seagama. Kalau niat itu dalam menjalankan koperasi ini, niatnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita kerjasama bawa kebaikan dan ketakwaan, termasuk dalam ruang ekonomi. Masyarakat kita mesti beri perhatian dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-kali bawa permusuhan, perseteruan dan kerusakan di muka bumi. Jadi Sayyidina Ali bila jawab, Islam dengan Islam, akhukum fiddin. Baik, soalan yang susah. Sebab saya, kawan-kawan Manuti dan kawan-kawan dari Malaysia juga, kita masyarakat pelbagai kaum dalam jamaah dan parti saya bersama-sama, baik Keadilan ke Parti Islam ke DAP, itu ada orang Muslim majoriti, ada Kristian, ada Buddhis, ada Hindu. Jadi bila orang tanya, Anwar dengan sama Islam, ya akhukum fiddin, Islam dengan bukan Islam bagaimana? Tentunya jawapan kita, Nabi Muhammad SAW itu diutuskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat itu kepada sekalian alam. Jadi kalau kita tahu, tak boleh timbul masalah. Tetapi jawab Sayyidina Ali bin Abi Talib, di antara Islam dengan bukan Islam, ini menarik dan saya selalu tekan pada kawan-kawan saya di Malaysia. Dia guna istilah akhukum. Ingat, Islam sama Islam, akhukum, saudara kamu. Islam dengan bukan Islam, akhukum. Tapi Islam dengan Islam, akhukum fiddin, saudara kamu dalam agama. Islam dengan bukan Islam, akhukum, saudara kamu fil insaniyah, semangat kemanusiaan, sesama manusia. Itu dia ketinggian dan kemuliaan Islam. Bukan saja dalam mengangkat martabat umat Islam, tetapi dalam semangat rahmatan lil alamin. Minatnya kejayaan umat dan kejayaan rakan-rakan. Minat dia kejayaan mukmin dan keluarga dan kejayaan jiran, dan jiran itu mungkin Muslim, mungkin bukan Islam. Minatnya supaya keadilan ditegakkan tanpa mengira kaum dan agama. Maulana Ihsan Hendrik, ulama besar Afrika, bulan lalu bagi tazkirah di rumah saya. Menarik Maulana yang disebut. Kita tahu kisah Khulafa Ar-Rasyidun. Kita tahu Abdul Rahman Auf ditugaskan di antara sahabat dalam membangunkan ekonomi.
Kita tahu peranan Omar Abdul Aziz, pentadbiran yang baik, orang yang wara' dan benar-benar adil. Maulana Ehsan Hendrik menceritakan kisah Khalifah Amirul Mukminin Al-Mu'tasim. Mu'tasim berpusat di Madinah. Dan Al-Mu'tasim dengar ada seorang wanita dipenjara di Rom cara tidak adil. Apalah satu kisah wanita. Ada yang dirogol, ada yang dibunuh, ada yang dipukul, tidak dipedulikan oleh pemimpin. Tetapi Al-Mu'tasim dia dengar seorang gadis wanita dipenjara di Rom, ribu batu. Dia tercuit perasaan dia. Seolah dia dengar jeritan tangisan wanita ini. Ini tanam keadilan. Ya. Maka dia tulis kepada Emperor Rom, wahai Emperor, tolong bebaskan orang yang dizalimi. Dan dia bagi amaran, tak bebas, kami perang. Moral of the story, apa dia? Jangan tolak ansur dalam isu menegakkan keadilan. Ini dia cerita. Saya baca masa saya dalam penjara, baca dengan teliti. Baiknya hikmah dalam penjara ini, dia banyak masa baca. Hafal Quran dalam penjara, hafal hadis dalam penjara, baca kitab-kitab dalam penjara. Dan di antara kitab yang saya menelaah, Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani menulis buku tentang salat, usolli. Tetapi ini hebatnya ulama besar Fatani. Dia tulis mengenai salat, yang wajib, yang sunat, yang digalakkan, yang dipesan betul-betul semua cara-cara sunat. Tetapi bab akhir keadilan. Dia cerita faham Yunani, Aristotle dan sampai sekarang bahawa keadilan itu mesti ditegakkan. Tak bayangkan seorang ulama besar tulis pasal solat, tetapi penutup buku kitab besar mengenai salah oleh Syekh Daud Fatani yang ditekankan ialah keadilan. Bagaimana bila datang untuk kita, baik di petani atau Melayu di Malaysia atau Jawa di Indonesia atau Muslim di Cambodia, mengapa keadilan itu tidak dapat ditegakkan? Di antara yang saudara pilih dalam Koperasi Ibn Affan ialah menegakkan. Umat Islam ni, di negara Islam kaya. Mana negara yang paling kaya di dunia? Negara Islam. Kumpul kekayaan ini banyak. Mana umat yang paling miskin di dunia? Umat Islam. Sebab itu orang tanya saya, nak harap orang tak usah. Kita dalam koperasi ini semangatnya ialah kita ikhtiar dulu dan ambil langkah sedaya upaya untuk mengangkat martabat umat kita. Doakan mudah-mudahan hubungan kita ini bukan satu permulaan, tapi saya bagi jaminan insya-Allah sahabat-sahabat saya ramai yang datang dari sini pada petang ini, saya ingin insya-Allah bagi jaminan ya, bahawa kerjasama kalau ditakdirkan kami dapat bersama-sama bawa perubahan yang baik di Malaysia, saya bagi jamin insya-Allah keutamaan kita adalah hubungan baik di antara dua negara jiran, Malaysia dan Thailand. Itu keutamaan kita kerana dia jiran. Kerana banyak yang ada sejarah sama, budaya sama. Dan keduanya dengan persefahaman kerajaan di Bangkok, saya juga akan usahakan supaya tingkat kerjasama untuk keamanan, perdamaian, pembangunan dan peningkatan pendidikan di wilayah Patani dan Malaysia, kerajaan Malaysia akan dapat ditingkatkan untuk kebaikan bersama Malaysia, Thailand di masa akan datang. Itu saya insya-Allah akan usahakan dengan rakan-rakan. Dan di antara yang saya nak sampaikan mesej pada hari ini ialah insya-Allah
masa depan kita akan lebih baik kalau ada semangat kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan minta maaf. Saya tahu ibu yang tunggu, ibu dah letih yang terpaksa balik pun dah ramai. Jadi kepada yang sabar menunggu, terima kasih banyak. Dan saya juga nak sebut salam daripada Tuan Guru Ni Abdul Aziz, yang bila saya beritahu, dia kata memang dia minat sangat untuk bersama-sama kadang-kadang dengan masyarakat Islam di sini. Dan saya sekali lagi lah doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita akan dapat kejayaan dari masa ke semasa, diberikan keamanan, ditingkatkan kerjasama di kalangan umat Islam dan Buddhis, baik di kawasan selatan ataupun di seluruh Thailand dan di antara Malaysia dan Thailand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan setinggi-tinggi terima kasih kami anjurkan kepada yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan sama-samalah kita berdoa semoga Allah teruskan memberi keberkatan kepadanya, Allah teruskan merahmati kepadanya, dan Allah menjayakan segala perjuangannya demi untuk kepentingan rakyat, kepentingan umat Islam di rantau ini, insyaAllah ta'ala. Dan penyampaian cenderahati akan disampaikan, dijemput Asisten Profesor Dr. Warawid Baru, Senator bagi wilayah Patani, menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Senator wakil daripada Petani, dan sekali lagi terima kasih kepada Datuk Seri. Alhamdulillah. Dan